Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyaksikan dua majlis penyerahan zakat perniagaan bagi tahun 2021 kepada tabung Baitulmal Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Penyerahan pertama daripada Bank Islam Malaysia Berhad berjumlah RM870,000 oleh Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya Muhammad Muazzam Mohamed kepada Wakil Tabung Baitulmal Sarawak iaitu Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Bercakap kepada media selepas kunjungan hormat itu, Muhammad Muazzam memberitahu penyerahan zakat tersebut merupakan salah satu tanda penghargaan pihaknya terhadap sokongan kerajaan Sarawak termasuk masyarakat dan pelanggan Bank Islam Negeri ini. Saya berharap agar serahan wang zakat ini akan diguna untuk kebaikan penerima-penerima di negeri Sarawak, dan kami berharap agar kami akan dapat lebih memajukan perniagaan kami terutamanya di negeri Sarawak ini supaya hasilnya nanti agihan wang zakat itu akan dapat kami tambahkan lagi pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menyaksikan penyerahan zakat perniagaan yang kedua daripada Bank Rakyat berjumlah RM1,536,601 yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Muhammad Hanis Osman. Menurut Dr. Muhammad Hanis, rekod pembayaran zakat pihaknya setakat ini semakin bertambah berdasarkan daripada rekod tahun ke tahun. Hadir sama ialah Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili dan Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin. Selesai majlis penyerahan zakat itu, Premier Sarawak kemudiannya menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penerangan Sarawak yang baharu Jaafar Jantan yang telah mula berkhidmat pada Jun lepas. Ketika ditemui media, Jaafar memberitahu selain memperkenalkan diri, kunjungan hormatnya itu juga adalah bagi berkongsi mengenai hala tuju dan aktiviti Jabatan Penerangan Sarawak terutama mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan program Kibar Jalur Gemilang. Dalam pada itu, beliau turut berharap kerjasama baik dan erat Jabatan Penerangan Sarawak bersama Kerajaan Sarawak dapat membantu dalam menyampaikan maklumat berkaitan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Jadi ini adalah antara peranan Jabatan Penerangan Negeri Sarawak selaku jentera komunikasi, terutama yang dalam aspek komunikasi bersemuka dengan rakyat. Dan dalam program kita bersama rakyat, bersama komuniti, kita akan bawa mesej-mesej yang sedemikian untuk diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Ini antara usaha yang akan kita gerakkan dan kita akan lipat gandakan lagi. Laporan seterusnya. Pihak berkuasa Peranti Perubatan MDA sentiasa berusaha menjalankan aktiviti-aktiviti penganjuran program kesedaran kepada orang awam dengan melibatkan kehadiran agensi-agensi kerajaan, badan-badan swasta, syarikat berkaitan kerajaan GLC, institusi pengajian tinggi dan sebagainya di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Ming Ti berkata, atas keprihatinan terhadap orang awam, MDA melipat gandakan usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan rakyat Malaysia dengan memperkasakan program seumpama ini sekaligus memastikan orang awam diberi penerangan yang jelas mengenai penggunaan peranti perubatan mengikut Instruction of Use (IFU). Dalam titik tolak inilah MDA mula dikenali di kalangan rakyat Malaysia sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2012 Akta 738 untuk melaksana dan menguatkuasakan rangka kerja kawal selia peranti perubatan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012. Objektif utama akta ini diwujudkan adalah untuk menangani isu-isu kesihatan dan keselamatan awam yang berkaitan dengan peranti perubatan dan untuk memudahkan perdagangan dan industri peranti perubatan. Selain produk-produk untuk mengesan dan mengawal jangkitan COVID-19, peranti perubatan merangkumi berbagai jenis produk untuk merawat dan mendiagnosis penyakit, daripada produk yang mudah seperti sarung tangan pemeriksaan
hinggalah kepada produk implan seperti injak jantung tiruan kepada mesin-mesin canggih seperti CT scan dan sebagainya. Semua ini dikawal oleh MDA. Beliau berkata demikian semasa program Jelajah Kawalan Peranti Perubatan Fasa Endemik 2022 di Auditorium Pusat Jantung Kota Semerahan pada Jumaat. Dalam pada itu, katanya MDA menjadi tulang belakang dalam membantu membuat penilaian teknikal dan seterusnya membenarkan produk-produk tersebut memasuki pasaran untuk digunakan dalam saringan jangkitan COVID-19 dengan menggunakan kit ujian COVID-19 serta pelbagai produk peranti perubatan bagi membendung penularan wabak tersebut. Di Samarahan, Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Samarahan bersama pejabat daerah Sebuyau telah mengadakan lawatan kerja ke beberapa projek transformasi luar bandar RTP di Sebuyau pada Khamis. Lawatan kerja itu melibatkan lawatan projek siap seperti tertera. Antara lain adalah lawatan ke tapak projek RTP Dun Sebuyau tahun 2022 seperti berikut. Untuk rekod kos keseluruhan projek RTP bagi tahun 2022 di bawah seliaan Agensi Pembangunan Bersepadu, wilayah Samarahan IRSDA yang dilawat berkenaan adalah berjumlah RM3.100.000. Paparan seterusnya mengenai sambutan Hari Sarawak 2022. Tanggal 22 Julai telah diisytiharkan sebagai Hari Sarawak dan cuti umum mulai 3 April 2016 oleh bekas Ketua Menteri Sarawak Pihin Sri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Adnan Satem. Justru Hari Sarawak merupakan salah satu acara tonggak utama Kerajaan Sarawak yang diadakan pada setiap 22 Julai bermula tahun 2016 sehingga kini. Begitu juga bahagian Sibu telah dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak tahun ini yang akan diadakan di Stadium Tertutup Sibu pada 22 Julai depan. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang awam terutamanya bagi masyarakat kaum Iban akan kepentingan tarikh keramat tersebut buat diri mereka. CBN Santeh Medul berkata, sambutan Hari Sarawak akan diraikan mengikut cara dan konsep tersendiri bagi mengenang jasa pejuang masyarakat Sarawak pada masa dahulu memperjuangkan tanah Sarawak. Berserimai ngori Sarawak tika datai itu ialah aku megak berasai temegah hati serta gagal laban udahnya dia anak Sarawak. Kelimpah hari ngatur tambah menua Sarawak tu kena kita ingat ke jasa bujang berani ti udah ngetan ke menua kita. Kami megah merambut dengan agak aktiviti baka ngatur pengawal sukan Sarawak kena negut kaki kaul antara kami nak ngira bangsa serta budaya. Ngauto aku merik selamat ngintu Hari Sarawak 2022. Manakala menurut Fiona Nibis, sambutan Hari Sarawak pada tahun ini patut dihargai oleh generasi muda selari dengan arus pemodenan pada masa kini. Aku rasa rindu medak mai orang udah ngitang tamai menua bat serata alai menua kena nyambut Hari Sarawak maya 22 Julai tu. Gau tu mega aku dekat meri selamat ngintu Hari Sarawak ngagai semua kita ngarap ke Sarawak mansang maju nitiah ke arus dunia. Selamat Hari Sarawak. Turut senada, Ray Brian Sarah berpendapat bahawa Hari Sarawak merupakan hari yang cukup bermakna bagi rakyat Sarawak. Mengharapkan pengami Hari Sarawak tika datai itu ialah ngambil ke uliah lagi memerik beransang ngagi kita bak menua Sarawak, ngarap ke bak menua kita Sarawak tu maju serta ngelikun kaki bak menua kita Sarawak. Ngau peluang tu aku nesau ke kita Balamayu ngambil ke kita nyitu Hari Sarawak tu dengan cara ti baru ianya norma baru ngambil ke kita boleh nyelih kaki ngekai penyakit ti udah ngerimbai bak menua kita ianya COVID-19. Ngau tu aku meri selamat Hari Sarawak 2022. Sedikit berita di sukan. Acara ikonik Sibu International Best Jump kembali memeriahkan bandar Sibu pada 15 hingga 17 September depan bertempat di Wisma Sanyan Sibu Dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1.
Menurut residen bahagian Sibu Wong Hee Sing Sibu, International Best Jump 2022 yang memasuki tahun ke-12 akan dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan bahagian Sibu. Katanya acara itu turut mendapat kerjasama daripada penganjur bersama iaitu Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Wisma Sanyan dan Ababil Best Jump Cup selaku penasihat teknikal. Jelas beliau, beberapa penerjun daripada luar negara dan penerjun tempatan telah mengesahkan penyertaan dan jumlah keseluruhan yang akan dimaklumkan pada sidang media yang diadakan pada 14 September 2022. Antara agensi yang bekerjasama dalam acara ini termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, RH Hotel, Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu, Hospital Sibu, Rela, Jabatan Kerja Raya JKR, Majlis Perbandaran Sibu, MoMA Water dan Sarawak Tourism Board. Bercakap dalam sidang media di Sibu pada Khamis, Wong berharap melalui penganjuran acara ini, ianya dapat mempromosikan Sibu sebagai antara lokasi untuk sukan ekstrim. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.